depan, untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk kepada topikal. Dan topikal pertama cikgu pilih adalah topikal trigonometri. Okey. Itulah apa yang kita nak belajar pada malam ni. Okey, pada malam ni pula, pada petang ni. Okey, jadi cikgu nak masing-masing yang belum buka kamera boleh buka kamera. Sekarang dah 5:37. Kita nak teruskan dah kepada lesson kita. Okey, untuk kelas cikgu, kalaulah kamu rasa mengantuk ataupun kalau kamu rasa lemah sebab kelas petang kan, kamu boleh sahaja sediakan satu kacang khas. Kamu belilah kacang apa-apa pun, kamu letak dekat sebelah untuk dimakan masa kelas. Kamu boleh juga sediakan air ke, air apa-apa ke, air masak ke untuk kamu minum dalam kelas. Jadi untuk kelas cikgu tak apa, jangan risau. Cikgu memang izin student cikgu kalau siapa-siapa nak makan ke, siapa-siapa nak minum ke, dibenarkan. Okey. Damia Aisyah. Damia Aisyah boleh dengar suara cikgu, Damia? Lemak tak dengar ke? Okey. Okey. Dania pula. Kalau Dania Syahirah boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Okey, okey. Jadi pada petang ini tanpa melengahkan masa, cikgu saja test cikgu punya suara tadi sebab kat sini baru lepas hujan. Okey, untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebenarnya apa yang kita belajar pada bulan ni, kalau kamu tengok kepada topik dia macam tulang, tulang. Maksudnya kalau siapa yang faham apa yang cikgu cuba sampaikan, cara penyelesaian dia ni dalam satu bulan ni, insya-Allah matematik kamu okey. Sebab apa? Sebab untuk next class bila kita pergi kepada topikal ni kamu just faham topik dan keluarkan persamaan. Tapi bila dah dapat keluarkan persamaan, kamu kena ingat balik apa yang kita belajar pada kelas bulan ni. Dia dua benda nak keluarkan persamaan. Pertama. Yang kedua, nak selesaikan persamaan. Masalah orang yang tak faham tunjang algebra ni, masalah dia apa tahu? Bila topikal cikgu terangkan, guru dalam kelas terangkan, okey kamu dah dapat persamaan. Okey, guru dalam kelas consider apa? Consider kamu boleh buat terus. Jadi bila kamu dah ada cara penyelesaian dalam bulan Ogos ni, kita fokus yang penyelesaian ni, maksudnya bagilah macam mana bentuk persamaan linear pun kamu boleh selesaikan. InsyaAllah. Okey, jadi cikgu nak teruskan kelas kita pada petang ni, boleh tak boleh? Alamak. Okey, okey, bagus. Okey, macam biasa cikgu akan mula share screen. Sekejap Cikgu mula share screen. Okey, kelas kita tak susah pun. Okey. Jadi kita pergi kepada penyelesaian Ingat, kita punya fokus pada bulan Ogos ni adalah menyelesaikan. Kita pergi kepada fokus kita pada bulan Ogos ni adalah tentang algebra. Okey, ini adalah fokus kita tentang algebra. Bila cakap algebra takut. Okey, tapi algebra ni dia luas. Tapi dalam kelas kita pada bulan Ogos ni adalah menyelesaikan. Menyelesaikan pemala. Pemala ataupun dalam bahasa Inggeris, kod ada ambil DLP dalam ni, kita bercakap tentang variable. Apa benda tu? Iaitu menyelesaikan persamaan linear dalam mencari huruf. Jadi inilah fokus kelas kita pada petang ni. Okey, apa yang cikgu nak ajar ni? Okey, kamu masing-masing boleh buka kita punya worksheet. Ini adalah worksheet kita. Ini adalah ada soalan 1 sampai 14. Cikgu punya objektif habis kelas kamu boleh buat soalan-soalan yang macam dekat depan ni. Kamu boleh selesaikan. Semua nilai X dekat sini kamu boleh cari. Yang ni X nombor 1 berapa, X nombor 2 berapa, X nombor 3 berapa, semua kamu boleh selesaikan. Itu target cikgu pada petang ni.
Maksudnya kamu kena set juga dalam diri kamu. Aku boleh faham dan aku boleh selesaikan dekat soalan-soalan dekat depan ni. Nanti dah print belum worksheet tu yang cikgu bagi tu? Ada yang belum lah tu. Okey, ada yang belum tak apa. Okey. Untuk yang dah print, cikgu nak kamu sedia dengan buku. Sebab worksheet ni tak muat kalau kita buat latihan. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Ingat, habis kelas kamu boleh selesaikan dah. Selesaikan dah apa yang ada soalan-soalan dalam muka surat ni. Okey. Jadi, kita pergi kepada hukum yang paling asas. Dekat kelas pertama, kita kena recap balik. Kita kena recap balik apa yang cikgu ajar pada kelas-kelas lepas. Kelas pertama, kita pergi kepada benda yang paling basic dalam menyelesaikan persamaan linear. Tak kisahlah persamaan linear ke, kuadratik ke, kubik ke. Ini adalah dalam kelas pertama kita belajar rule. Kita belajar dia punya hukum. Kita belajar dia punya peraturan nak mengalihkan. Okey, rule dia ada 4. Yang pertama sekali kita pergi kepada, okey, cikgu cakap satu simbol, kamu cakap satu simbol. Okey, rule dia yang pertama, kalau positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Okey, bagus. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, kita pergi pula kepada rule nombor 2. Kita pergi pula kepada rule nombor 2. Sama-sama. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif. Bagus. Okey, kita pergi pula rule nombor 3. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Okey. Dan yang keempat, akhir sekali bahagi. Bahagi pergi ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Inilah rule-rule ni lah yang kamu kena faham. Bila keadaan tu jadi dalam keadaan positif, bila dalam keadaan tu di dalam keadaan negatif, bila keadaan tu darab, bila keadaan tu bahagi. Okey, ni kelas pertama. Ini adalah penerangan tentang kelas pertama. Okey. Jadi ini bila cikgu cakap kelas pertama ni adalah benda yang paling basic. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada kelas kedua. Kelas kedua. Okey. Kelas kedua pula kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang sebutan serupa. Kita belajar tentang sebutan serupa. Sebutan serupa ni melibatkan apa? Dia melibatkan tambah dan tolak algebra. Dia melibatkan tambah dan tolak algebra. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Kita terus pergi kepada contoh. Okey, yang pertama kalau cikgu cakap 2A tambah 3A. 2A tambah 3A dapat berapa? 5A. Okey, pandai kita akan dapat 5A. Kenapa 2A dengan 3A tu boleh ditambahkan? Kita tengok kepada nombor 2. Nombor 2 dekat sini huruf dia adalah huruf A. Dan kita tengok pula nombor 3. Bila kita tengok dekat nombor 3, huruf dia pun adalah huruf A. Jadi, bila 2 tu huruf dia adalah huruf A dan nombor 3 tu huruf dekat sebelah dia huruf A juga, dia adalah huruf yang sama. Maksudnya dia dalam keadaan yang sama. Jadi kita boleh tambahkan. Jadi apa yang kita tambahkan? Kita tambah dia punya nombor iaitu nombor 2 dan nombor 3. Dapatlah 5. Pandai. Bagus. Okey, kita pergi pula contoh yang kedua. Kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Cikgu pergi kepada 3A tambah 3B. 3A tambah dengan 3B dapat berapa? 3A tambah 3B. Okey, bagus. 3A tambah 3B juga. Kenapa? Sebab 3A dekat 3 ni, yang pertama, 3 yang pertama, huruf dia adalah huruf A. Tetapi dekat 3 yang kedua, huruf dia adalah huruf B. Jadi yang satu A, yang satu B. Jadi keadaan dia berbeza. Jadi bila dia punya sebutan tu berbeza, dia tak boleh ditambahkan dan dia tak boleh ditolakkan. Ini adalah apabila keadaannya huruf berbeza. Huruf berbeza.
Okey, ini contoh yang nombor 2. Ini contoh nombor 1, ini contoh nombor 2. Kita pergi pula kepada contoh nombor 3. Kalau cikgu cakap 15x tambah 10. 15x tambah 10, berapakah jawapan 15x tambah 10? 15x tambah Ya, pandai. Kita akan dapat juga 15x tambah 10. Jadi jawapan kita adalah 15x tambah 10. Kenapa dia tak boleh tambah? Kita tengok keadaan 15. Keadaan 15 dia ada huruf X. Manakala dekat sebelah dia keadaan nombor 10 tu tiada huruf. Jadi bila dia tiada huruf, seorang lagi ada huruf, seorang lagi tiada huruf, kita panggil dia keadaan berbeza. Jadi bila keadaan dia berbeza, maksudnya sebutan yang berbeza. Jadi bila sebutan yang berbeza, kita tak boleh tambahkan. Sebutan serupa ni apa maksud dia dalam bahasa Inggeris? Kita panggil like terms. Like terms. Okey. Jadi like terms ni fokus kepada apa? Mana satu yang boleh tambah dan mana satu yang boleh tolak. Jadi yang boleh tambah, yang boleh tolak adalah sebutan yang sama. Contoh yang pertama, huruf dia sama. Bila dia tak boleh tambah dan bila dia tak boleh tolak. Contoh kedua, kita fokus kepada contoh kedua. 3A tambah 3B. Contoh kedua, cikgu punya fokus apa? Huruf berbeza. Huruf dekat sini, nombor yang pertama adalah huruf A. Huruf A, nombor yang kedua adalah huruf B. Jadi bila huruf dia seorang A, seorang B, dia tak boleh tambah dan dia tak boleh tolak. Jawapan dia kekal 3A tambah 3B. Kita pergi pula kepada contoh nombor 3. Keadaan yang berbeza. Apa maksud keadaan yang berbeza? Satu ada huruf 15x. Satu lagi tiada huruf 10 sahaja. Jadi bila keadaan dia berbeza, maksudnya dekat sini kita cakap apa? Dia adalah sebutan yang berbeza. Jadi bila dia sebutan yang berbeza, dia tak boleh tambah dan dia tak boleh tolak. Jelas ke? jelas. Okey. Okey, jadi untuk pengukuhan sedikit kepada kelas yang kedua, kita akan cuba buat beberapa latihan untuk soalan tentang sebutan serupa. Kamu ingat, sebutan serupa ni benda yang penting. Sebab apa? Sebab kalaulah kamu tak dapat buat, macam mana cikgu nak teruskan? Okey, jadi kita pergi kepada sebutan yang serupa. Cikgu ambil harda lah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu akan tunjukkan contoh. Cikgu akan tunjukkan contoh. Jadi, kamu kena salin. Macam biasa, contoh dan langkah. Fokus kita apa kat sini? Fokus kita adalah tentang sebutan serupa. Soalan sekarang ni kita punya fokus apa? Sebutan serupa ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil like terms. Okey. Soalan kita yang pertama adalah kita nak selesaikan soalan-soalan ni. Okey, jadi cikgu terus terangkan dia punya langkah. Langkah dia ada 4. Langkah dia ada 4. Yang pertama, langkah yang cikgu nak bagi tahu adalah kita bercakap tentang menentukan sebutan serupa. Menentukan sebutan serupa. Menentukan dulu. Kita tentukan je dulu mana satu sebutan serupa. Kita tak selesaikan dulu. Kita tak selesaikan terus. Kita cek dulu mana satu sebutan serupa. Jadi dekat sini, ini soalan. Cikgu salin balik. Cikgu tak nak contoh yang soalan. 79 tolak 7Z sama dengan 9Z tambah 15. Okey, fokus kita yang pertama, menentukan sebutan serupa. Untuk pihak cikgu, macam mana cikgu nak tentukan sebutan serupa? Yang pertama sekali, warna biru. Cikgu bulatkan warna biru untuk yang ada huruf. Cikgu bulatkan warna biru untuk yang ada huruf. Okey, ni ada huruf. Okey, ni pun ada huruf. Jadi cikgu dah bulatkan warna biru. Negatif 7Z dengan 9Z. Kenapa cikgu bulatkan ada huruf? Dekat sini 7 dia ada huruf Z. Dekat sini 9 pun dia ada huruf Z dekat sebelah.
Yang kedua, cikgu bulatkan warna hijau. Cikgu bulatkan warna hijau ni untuk apa? Untuk yang tiada huruf. Mana yang tiada huruf dekat sini? Kita pergi kepada 79 dengan 15. Itu adalah langkah pertama. Kita tak perlu nak selesaikan terus. Kita tentukan dulu. Jelas ke langkah pertama? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, nombor 2. Nombor 2, samakan tempat ataupun samakan kedudukan. Samakan kedudukan sebutan serupa. Ni salin tau. Samakan kedudukan sebutan serupa. Mana satu? Macam mana nak samakan? Okey, cikgu ajar kamu. Yang pertama, kita ada di kiri. Yang di kiri adalah tentang ada huruf. Mana satu kiri? Okey, kita yang pertama sekali kita anggap sama dengan ni dia duduk tengah. Jadi bila dia duduk tengah, ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri. Dan seterusnya ini adalah bahagian kanan. Jadi dekat sini kita dah dapat apa? Kita dah dapat dua bahagian. Satu bahagian di kiri, satu bahagian di kanan. Jadi dekat kiri ni nak buat apa? Kiri ni kita hanya isi untuk yang ada huruf. Contoh, sekarang ni negatif 7Z dekat kiri. Jadi kita tulis balik negatif 7Z. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok 9Z berada di kanan, 9Z tu berada di kanan, kita kena bawa dia. Kita kena bawa dia pergi ke kiri. Jadi kita nak bawa dia pergi ke kiri, cikgu nak soal kamu semua, 9Z di kanan ni di dalam keadaan positif 9Z ataupun negatif 9Z. Positif. Ya, pandai. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya, dia jadi negatif 9Z. Tengok ni, dia akan jadi negatif 9Z. Jadi, bila cikgu bercakap samakan kedudukan, dia dah mula tentang rule nombor 1 dengan rule nombor 2. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi, sebelum cikgu nak alihkan 9Z daripada kanan pergi ke kiri, cikgu detect dulu 9Z dekat kanan, 9 tu dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Jadi bila cikgu tengok dekat kanan dah dia dalam keadaan positif, cikgu bawalah dia ke kiri. Dan tengok ni dia dah dalam keadaan ke kiri, dia tukar keadaan dia jadi negatif. Itu yang pertama, kita buat ke kiri untuk yang ada huruf. Yang kedua, kita pergi kepada bahagian di kanan. Bahagian di kanan untuk yang tiada huruf. Mana satu yang tiada huruf? 15. 15 tu dah berada di kanan. Jadi kita bawa sahaja turun ke bawah. 79 ni dia berada di kiri. Jangan nombor yang tiada huruf jangan ada di kiri. Kita kena pindah ke kanan. Okey, jadi kita nak pindah ke kanan. Kita nak tengok 79 ni dekat kiri di dalam keadaan apa? 79 masa dekat kiri positif 79 ataupun negatif 79. Masa dekat kiri dia positif 79 ke negatif 79? Tengok sini. Positif. Ya, dia positif. Pandai. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif 79. Inilah cara kita samakan tempat. Inilah cara kita samakan kedudukan sebutan serupa tu. Tu langkah yang kedua. Kita teruskan pula. Okey, sebelum cikgu teruskan, langkah kedua jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Kita pergi pula langkah yang ketiga. Kenapa kita nak kena samakan sebutan serupa ni? Kalaulah kita tengok contoh tadi, kenapa kita nak samakan sebutan serupa? Kita nak samakan sebutan serupa, tengok ni, dia dah sama sebutan serupa dekat sini. Sebab apa? Sebab dia boleh diselesaikan. 2A tambah 3A sebutan serupa. Kita boleh selesaikan. Jadi kita berbalik kepada langkah kita. Langkah kita yang ketiga adalah selesaikan sebutan serupa. Kita selesaikan sebutan serupa. Macam mana nak selesaikan? Macam mana nak selesaikan? Kita tengok dekat sini, cikgu ajar kamu. Okey, nombor. Kita ambil nombor sahaja. Dekat sini, kalaulah kamu pening-pening, ni 7 ni dia negatif 7. Ni 9 ni
negatif 9. Apa yang cikgu ambil? Kita ambil nombor sahaja. Okey, sekarang kita guna bantuan kalkulator. Tekan kalkulator, negatif 7, negatif 9. Negatif 7, negatif 9 dapat berapa? Negatif 16. Ya, kita akan dapat negatif 16 Z. Sama dengan, kalau yang ni kamu dah boleh terus. Kamu dah boleh terus. 15 tolak 79. 15 tolak 79 dapat berapa? Negatif 64. Ya, pandai. Dekat sini kita dah selesaikan sebutan serupa dia. Kita dah selesaikan sebutan serupa dia. Akhir sekali, barulah kita boleh cari nilai huruf. Cari nilai huruf. Ingat, kita nak cari Z. Kita kena tinggalkan Z ni seorang-seorang. Macam mana cikgu nak tinggalkan Z ni seorang-seorang kalau dekat atas ni ada 2 Z? Sebab itulah kita samakan dia punya sebutan. Kita boleh dah selesaikan sebutan serupa, kita nampak ada 1 Z sahaja. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, kita ingat. Ingat balik kelas pertama kita. Kelas pertama kita adalah tentang nak cari nilai huruf. Z. Jadi dekat sini nak tinggalkan Z seorang-seorang, kita kena alih negatif 16. Jadi yang alih ni hanya negatif 16. Z kekal di tempat dia sama dengan kekal di tempat dia. Negatif 64 kekal dekat tempat dia. Yang kita kena alih sekarang adalah negatif 16. Kalau nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Ya, pandai. Kalau darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, bahagi. Bagus. Bahagi negatif 16. Jadi, cikgu nak pesan kalau sini negatif, jangan lupa bawa dia punya negatif sekali. Sebab apa? Sebab ini adalah tentang darab jadi bahagi. Bukan negatif jadi positif. Macam mana kita nak tahu di dalam keadaan negatif jadi positif atau darab jadi bahagi? Okey, darab jadi bahagi apabila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Jadi bila kita nak alihkan negatif 16, dia darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Sekarang guna bantuan kalkulator, tekan bantuan kalkulator. Negatif 64 bahagi negatif 16 dapat berapa? 4. Iya, inilah jawapan kita. Yang ini langkah ni, ini kalau kamu tengok yang sampai sini, yang ini adalah kelas pertama. Kelas pertama kita. Yang ini sampai sini kelas kedua. Itu cara dia. Okey, jadi kalaulah kamu dah dapat Z ni, maksudnya kamu faham apa yang cikgu ajar masa dekat kelas pertama dengan kelas kedua. Jadi kita pergi kepada langkah. Okey, jelas ke semua langkah yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita akan teruskan kita punya lesson. Kita akan teruskan kita punya lesson dengan sesi latihan. Ini dah cikgu tunjuk contoh. Okey, untuk sesi latihan ni jangan lupa buat. Kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak faham nanti. Okey, sekarang cikgu nak dengan contoh yang cikgu dah tunjuk dan langkah yang cikgu dah berikan, cuba buat soalan yang cikgu petakkan. Cuba buat soalan yang cikgu petakkan. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, cuba buat. Ada masalah, tak faham apa-apa, jujur dengan cikgu, tanya je cikgu terus. Okey, bagus. Bagus, pandai Aulia. Ada masalah. Terus. Terima kasih cikgu. Okey.
Okey, bagus. Dah dia dapat buat dah. Bagus Faril. Betul. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, pandai. Okey, pandai. Okey, pandai. Okey, jadi kalau ramai yang dah betul, okey, cikgu bagi lagi masa 3 minit tau. Kalau cikgu tengok ramai yang dah betul, cikgu tak payahlah pergi kepada latihan yang kedua tentang sebutan serupa. Kita pergi pula kepada recap untuk kelas ketiga. Waalaikumsalam. Okey. Welcome. Sama-sama. Okey, cikgu tunggu lagi Okey, Scarlett, bagus. Sama. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit untuk siapa-siapa yang sedang mencuba, cuba je dulu. Jangan buat slow-slow, elakkan mistake Ada kat sini kunci. Tu betul-betul. Mas Ada VAD belakang ni tu. Dah boleh dah, okey. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Jadi kita akan pergi kepada cara nak menyelesaikan. Okey. Dah jadi cikgu akan tunjukkan pula cara nak selesaikan. Boleh ke cikgu mula tunjuk cara nak selesaikan ni? Boleh. Okey, baik. Okey, jap cikgu tengok berapa orang kelas ni. Ada 19 orang. Tadi yang hantar 13 orang. Okey, ada yang tak hantar tadi. Mungkin tengah confuse sikit. Okey, jadi untuk yang siapa rasa dia confuse ataupun dia kurang faham tentang cara nak menyelesaikan soalan-soalan dekat depan ni, tengok ni. Step dia yang cikgu selesaikan ni, kita akan bawa sampai habis kelas. Sebab tu cikgu recap balik. Cikgu tak terus pergi kepada apa yang kita belajar kelas ni. Kalau cikgu terus pergi, maksudnya cikgu assume semua orang faham apa cikgu ajar terus. Kelas lepas. Okey, jadi tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi tengok ni soalan kita. Ini adalah soalan kita. Untuk soalan kita ni yang cikgu petakkan ni, cikgu salin balik. Kenapa cikgu salin balik? Sebab cikgu tak nak conteng soalan tu. 159 sama dengan 16 tambah 19Y. Okey, tengok langkah. Baca langkah.
menentukan sebutan serupa. Macam mana cikgu nak tentukan sebutan serupa? Cikgu pakai bulat. Bulat warna biru untuk yang ada huruf. Jadi bila ada huruf 6Y, 6 ni dia ada Y. Jadi dia ada huruf. Jadi cikgu bulatkan warna biru. Okey. 159 tak boleh warna biru sebab tak ada huruf. 16 tak boleh warna biru sebab tak ada huruf. Jadi dekat sini 19. 19 dia ada Y. Jadi bila dia ada huruf Y, kita bulatkan warna biru. Itu cara dia. Jadi kat sini kita dah selesaikan untuk bulatan warna biru. Kemudian kita pergi kepada bulatan warna hijau. Nak bulat yang mana ni warna hijau? Untuk yang tinggal nombor sahaja. Yang tak ada huruf dekat sebelah dia. Jadi dekat sini 159 tak ada pun huruf dekat sebelah dia. Jadi kita bulatkan warna hijau. Untuk 16 pun sama. Tak ada pun huruf dekat sebelah dia. Jadi kita bulatkan warna hijau. Itu sahaja dekat langkah pertama. Kita nak tentukan mana satu kawan dia. Mana satu sebutan serupa. Jelas ke untuk langkah pertama? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey. Jadi kita pergi pula langkah kedua. Langkah kedua ni dia ada bahagian kiri dan dia ada bahagian kanan. Jadi bila dia ada bahagian kiri dengan kanan, untuk siapa yang rasa dia confused lagi, cikgu akan buka. Ini adalah di kiri. Ini adalah di kiri. Ini adalah di kanan. Nak buat apa di kanan dan kiri ni? Kita tengok kepada di kiri untuk yang mana? Yang ada huruf. Jadi yang ada huruf kamu kena alih di kiri. Tak kisahlah ada 10 huruf dekat sana pun, kamu kena bawa semua pergi kiri. Jadi 6Y ni di kiri. Jadi kita salinlah 6Y. Sebab apa? Tak perlu nak alihkan dah. Sebab apa? Sebab 6Y tu dah dekat kiri. Sekarang ni 19Y ni dia dekat kanan. Jadi kita kena alih, kita kena bawa dia pergi ke kiri. Sebab apa? Sebab kedudukan yang ada huruf mesti di kiri. Jadi 19Y ni dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, pandai. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 19Y. Itu cara kita nak alihkan. Itu cara kita nak alihkan. Sama dengan kita tengok pula yang warna hijau. Di kanan tiada huruf. Jadi 16Y, silap. 16 tu dia dah memang dekat kanan. Jadi kita salin sahaja 16. Yang 159 dekat kiri, kita kena bawa pindahkan dia ke sebelah. Jadi 159 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Ya, pandai. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya, Negatif. negatif 159. Bagus. Okey, jadi dekat sini selesailah step yang kedua. Step yang ketiga, kita selesaikan sebutan serupa. Ambil dia punya huruf. Ambil dia punya nombor saja. 6 tolak 19. Tekan kalkulator 6 tolak 19. Dapat berapa? Negatif 13. Negatif 13. Lepas tu, bila dekat sini ada Y, jangan lupa salin negatif 13Y. Untuk di kanan, tekan sahaja kalkulator 16 tolak 159. 16 tolak 159 dapat berapa? Negatif 143. Ya, pandai. Negatif 143. Alihkan. Sekarang step nombor 4, cari nilai huruf. Sekarang ni kita nak Y. Jadi Y ni kena tinggal seorang-seorang. Negatif 13 ni kita kena alih ke sebelah. Jadi negatif 143 dia kekal. Jangan pula pergi alihkan dia. Jadi negatif 13 bila dia duduk betul-betul dekat sebelah huruf. Nombor dan huruf bila sebelah-sebelah dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Ya, jadi dekat sini dia dalam keadaan darab. Jadi bila kita alih ke sebelah darab dia jadi? Bahagi. Ya, bahagi. Jadi negatif 143 jangan bahagi dengan 13. Bahagi dengan negatif. Kamu kena bawa sekali dia punya negatif. Jadi dekat sini tekanlah kalkulator negatif 143 bahagi negatif 13. Dapat berapa?
11. 11. Inilah cara nak selesaikan dia. Ingat apa yang cikgu ajar pada petang ni, langkah ni sampailah kamu di kata 4, sampailah kamu di kata 5, dia tak akan berubah pun. Sampailah kat universiti sekalipun, inilah langkah dia nak selesaikan. Okey. Jadi habis sudah penjelasan ataupun kita dah recap untuk kelas kedua. Okey, iaitu tentang sebutan serupa. Kita pergi pula kepada kelas ketiga kita. Okey, kelas ketiga kita adalah tentang apa? Kelas ketiga kita adalah tentang kurungan. Dia melibatkan kurungan. Jadi kita kena faham, dalam matematik kurungan bermaksud darab. Kurungan bermaksud darab. Apa darab apa? Apa di kurungan darab dengan dalam kurungan. Apa di belakang kurungan darab dengan apa yang ada dalam kurungan. Jadi sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat sini 3 dalam kurungan 4A tambah 7. Jadi macam cikgu mention, step dia macam mana step dia? Panjangnya. Okey, kejap kawan-kawan nak masuk. Okey, step dia macam mana? Step dia, kalau yang ini, step dia bulatkan yang dekat belah luar. Lepas kita bulatkan, sebab apa? Sebab kita anggap kita ni newbie. Newbie. Noob kita ni orang baru. Jadi kita step tu ikut betul-betul, kita tulis betul-betul. 3 darab dengan bawa anak panah supaya kita nak tahu dia darab dengan apa. Lepas tu dah sampai 4A, kita tulis 3 darab 4A. Untuk pendaraban selesaikan slow. 3 darab 4A. Sekarang ni ambil nombor 3 darab 4. 3 darab 4 dapat berapa? 12. Ya, 12. Dekat sini ada A. Jangan lupa tulis A dia. Lepas tu bawa anak panah pergi kepada nombor yang seterusnya. 3 darab 7. 3 darab 7 dapat berapa? 21. Ya, 21. Jadi bila 21 tulis positif 21. Inilah cara buka kurungan. Bulatkan nombor yang dekat luar kurungan. Tu pertama. Tu pertama. Kedua, bawa anak panah supaya apa? Supaya kita nampak apa darab apa. Lepas tu akhir sekali kita bawa anak panah menandakan di darab ni. Jadi kita tulis pula nak bagi lagi jelas. Selesaikan nombor dulu 3 darab 4. Dapat 12. Lepas tu baru kita selesaikan huruf. Ini cara buka kurungan. Jelas ke cara buka kurungan? Jelas. Okey, bagus. Jadi kita recap balik kelas kita yang ketiga. Kita fokus balik kelas kita yang ketiga apabila melibatkan kurungan. Jadi dekat sini kita ada kurungan kita. Kejap cikgu pilih soalan. Cikgu tunjuk satu contoh, kamu buat satu contoh. Okey, jadi dekat sini siapa yang Salin tahu Salin. Okey. Jadi dekat sini cuba tengok macam mana cikgu selesaikan. Negatif 7 dalam kurungan negatif 1 tambah 3A. Tutup kurungan sama dengan 5. Buka kurungan 3 tolak 5A. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. Macam mana nak selesaikan? Selesaikan satu-satu. Mula-mula kita bulatkan bagi kita nampak apa nak darab ni. Bawa anak panah pula. Lepas tu kita tulis pula betapa kita tak nak confuse-nya. Sebab apa? Sebab kalau tersilap satu sahaja darab dekat atas, jawapan tu confirm salah. Matematik kita kena elakkan cuai. Jadi sebab tu cikgu buat banyak step. Negatif 7 darab negatif 1. Cuba tekan kalkulator. Negatif 7 darab negatif 1 dapat berapa? 7. Ya, 7. Lepas tu kita bawa pula anak panah pergi kepada sebelah. Negatif 7 darab 3A. Okey, negatif 7 darab 3. Selesaikan dia punya nombor dulu. Negatif 7 darab 3 dapat berapa? Negatif 21. Ya, kita dapatlah negatif 21. Baru kita tengok huruf dia dekat sini ada A. Dah selesai dah buka kurungan untuk di sebelah kiri.
Seterusnya kita buka kurungan pula. 5, bawa anak panah pergi kepada 3. 5 darab 3. 5 darab 3 dapat berapa? 15. Ya, kita dapat 15. Bawa anak panah pula pergi kepada nombor yang kedua. Tulis 5 darab negatif 5A. Selesaikan dulu dia punya nombor. 5 darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 25. Ya, negatif 25. Lepas tu dia ada A dekat sini. Bubuhlah A. Ini yang kita belajar tadi. Ini yang kita belajar tadi. Seterusnya, kalaulah kamu faham tentang sebutan serupa, itulah step sebutan serupa. Yang warna biru untuk yang ada huruf. Cikgu bulatkan negatif 21A dengan negatif 25A. Yang warna hijau untuk yang tiada huruf, cikgu bulatkan nombor 7 dan cikgu bulatkan nombor 15. Okey. Seterusnya, cikgu bahagikan dia punya tempat. Sini bahagian kiri, sini bahagian kanan. Sini bahagian kiri, sini bahagian kanan. Dekat kiri, tengok balik nota tadi cikgu bagi. Dekat kiri mesti yang ada huruf. Ini ada huruf. Jadi kita salin saja negatif 21A. Untuk di kanan kita ada negatif 25A. Jadi yang ada huruf A kita tak nak duduk belah kanan. Kita kena bawa dia duduk belah kiri. Negatif 25A. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif 25A. Selesai untuk yang ada huruf. Kemudian, cikgu pergi pula kepada yang tiada huruf. Yang tiada huruf duduk belah kanan. Jadi 15 ni dia dah memang duduk belah kanan, kita salin sahaja. 7 ni dia duduk belah kiri, jadi kita kena pindah ke sebelah. 7 ni, kalau kita tak nampak simbol dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Iya. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Iya, dia jadilah negatif 7. Bila kita dah samakan tempat sebutan, bila kita dah samakan tempat, kita boleh selesaikan langkah ketiga. Langkah ketiga kita ambil dia punya nombor sahaja. Tekan je dalam kalkulator, negatif 21 tambah 25 dapat berapa? 4. Ya, 4A. Sama dengan 15 tolak 7. 15 tolak 7 dapat berapa? 8. 8. Okey, 8. Okey, jadi sekarang kita nak cari nilai A. Jadi, bila kita nak cari nilai A, kita kena tinggalkan A tu sorang-sorang. Tapi ada nombor 4 dekat sini. Kita kena bawa dia ke sebelah. 8 tu kekal. Sebab apa? Sebab bukan dia yang dialihkan. Yang kita alihkan dekat jalan kerja dekat sini hanyalah nombor 4. 4 di sebelah huruf. Jadi, bila dia di sebelah huruf, di dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya. Jadi dekat sini kita dapat 8/4. 8 bahagi 4 dapat berapa? 2. 2. Bagus. Okey. Ini yang cikgu tunjuk dekat sini ni adalah kelas ketiga. Yang cikgu tunjuk sampai step ni bawah ni adalah kelas kedua. Yang cikgu selesaikan sampai habis adalah kelas pertama. Jadi dia berkait. Jadi untuk hari ni dia berkait juga. Sebab tu cikgu refresh balik kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Jelas ke cara cikgu dapatkan A sama dengan 2 tu? Boleh faham kah? Boleh. Okey, bagus. Kalau kamu faham, maksudnya kalau soalan tu lebih kompleks, maksudnya dia tiada masalah lah untuk selesaikan. Okey, jadi kita dah pergi kepada contoh, kita pergi pula kepada latihan. Okey, sekarang cuba buat apa yang cikgu petakkan. Buat. Lepas tu hantar dekat WhatsApp. Boleh ke cuba buat tu? Boleh. Okey, baik.
Okey, bagus Aulia. Pandai, betul. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey cikgu tunggu untuk siapa-siapa yang tak faham, kurang jelas, bagi tahu cikgu terus. Sebab apa? Sebab kelas kita hari ni dia berkait. Dia bersambung. Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Cikgu tengah check tau seorang-seorang. Ya, cikgu tengah check. Aktif dikit. Okey, lagi 2 minit cikgu tunggu. Bagus, tak ada masalah. Welcome. Ya, betul, bagus. Okey, 1 minit lagi.
Okey, habis sudah masa. Ha. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara penyelesaian di depan. Adalah beberapa yang tersilap sikit. Tersilap sikit tu bukan menandakan kita apa, kita terus tak faham. Kita tercuai sahaja. Tak faham dengan tercuai tu ada beza dia. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan di depan. Macam mana nak selesaikan? Boleh ke cikgu mula tunjuk? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada 2 dalam kurungan X tambah 8 tutup kurungan sama dengan negatif 3 X tambah 3. Okey, yang pertama sekali buka kurungan. Cara nak buka kurungan, bulatkan 2, bagi anak panah pergi kepada X. 2 darab X. 2 darab X. Kalau tak nampak nombor dia, sebenarnya X ni dia sebenarnya ada 1 kat sini. Ada 1, sini pun ada 1. Jadi cikgu bubuh dekat sini 1. 2 darab 1, kita dapat 2. Lepas tu jangan lupa dia punya X. Dekat situ dapatlah jawapan dia 2X. Buka kurungan seterusnya dalam kurungan 2 darab 8. 2 darab 8 kita dapat berapa? Kita dapat berapa 2 darab 8? 16. 16. Jadi bila kita dapat 16 dalam kalkulator, jangan lupa yang 16 tu di dalam keadaan positif. Jadi kita letaklah positif 16. Kemudian negatif 3 bawa ke sebelah negatif 3 darab 1X. Negatif 3 darab 1 dapat berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3X. Jangan lupa salin. Okey, bawa anak panah pergi ke sebelah pula. Negatif 3 darab 3. Negatif 3 darab 3 dapat berapa? Negatif 9. Negatif 9. Ya, pandai. Negatif 9. Step yang sama dan seterusnya. Okey, jadi ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Cikgu terlangkah. Mula-mula kita kena tentukan sebutan serupa. Yang ada huruf kita bulatkan warna biru. Yang tiada huruf kita bulatkan warna hijau. Jadi di kiri mesti tentang yang ada huruf. 2X dah duduk dekat kiri. Jadi kita salin sahaja 2X. Yang di kanan, ramai yang silap dekat sini. Dekat sini negatif, bila kita nak pindahkan 3X, kita kena tengok simbol negatif ni. Jadi bila simbol negatif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadilah positif 3X. Sama dengan dan ni negatif 9X. Untuk yang tiada huruf dia memang duduk belah kanan. Jadi kita salin sahaja negatif 9X. Positif 16. Positif. Kita terang-terang nampak dia positif. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif 16. Ya, negatif 16. Bila sebutan tu dah sama, baru kita selesaikan. 2 tambah 3. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. 5. Ya, kita dapat 5X. Negatif 9, negatif 16. Tekan kalkulator, jangan lupa bawa dia punya negatif sekali. Dapat berapa? Negatif 25. Negatif 25. Okey, pandai. Jadi, X ni kalau kita nak dapat, kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi, kita kena alihkan 5 ni ke sebelah. Bila kita nak alihkan 5 ke sebelah, dia darab. Pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi, negatif 25/5, kita dapatlah negatif 5. Inilah jawapan nombor 2 tadi. Untuk siapa-siapa yang tak dapat, siapa-siapa yang rasa dia confused, siapa-siapa yang rasa dia keliru ataupun cuai, ambil gambar. Ambil phone tu, ambil gambar. Ataupun tengah buka dekat phone sekarang, screenshot. Cikgu susah lah nak ambil gambar. Okey, tengah buka kat laptop, print screen. Okey. Habis dah cikgu recap balik. Cikgu dah ambil 1 jam. Memang cikgu ambil 1 jam lah. Sebab apa? Sebab kalau kamu kurang jelas kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga ni, kamu jadi pening sikit nak selesaikan bentuk bahagi. Okey, jadi hari ni tanpa lengahkan masa, kita akan terus pergi kepada bentuk bahagi. Mana? Yang ini. Jadi bentuk bahagi ni dia ada macam-macam jenis. Dia ada macam-macam jenis. Okey. Jadi kita pergi kepada bentuk bahagi ni, kalau kamu faham apa yang cikgu cuba sampaikan yang tadi tu, kamu boleh buat dengan mudah. Dengan mudah. Okey.
Jadi kita pergi kepada step yang pertama lah. Step yang pertama kita akan tengok dekat sini. Kat sini dululah. Ya, cikgu nak cari soalan yang mudah sikit. Okey, kita pergi kepada nombor 10. Okey. Jadi sebelum cikgu terus pergi kepada pembahagian ataupun dividing algebra ni, divide algebra. Okey, kita kena faham bila kita nak nampak dia dalam pembahagian. Macam mana kita nak nampak dia dalam pembahagian ni? Okey, maksudnya bila dia ada pecahan. Senang je kalau kamu faham ni yang kelas pertama sampai kelas ketiga tadi. Dia dalam keadaan pecahan. Bila cikgu cakap pecahan, kamu kena faham pecahan ni dia ada dua bahagian. Contoh A per B. Yang dia ada bahagian dekat sini, kamu kena faham denominator dengan nominator. A untuk atas, B untuk bawah. Jadi bila cikgu cakap pembahagian, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, bila cikgu cakap bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini, kita kena faham satu benda. Yang hanya boleh dipindahkan apabila dia dalam keadaan bahagi hanyalah nombor bawah. Dekat atas tak boleh pindah. Dekat atas tak boleh pindah. Yang hanya boleh dialihkan ke sebelah hanyalah nombor bawah. Nombor bawah. Contoh, kita pergi kepada X per 3 sama dengan 2. Kalau cikgu cakap X per 3, cikgu nak cari X. Walaupun cikgu nak cari X, 3 ni dia dekat bawah. 3 ni sahaja yang dalam keadaan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini 2 darab 3 kita dapat 6. Itulah jalan kerja yang ramai sangat confuse. Ya, bahagi ke sebelah dia jadi darab. Dia ingat atas pun jadi darab juga. Tak. Hanya nombor bawah sahaja. Cikgu, kalau terbalik macam mana? Okey, kalau terbalik masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu pergi kepada kita ambil nombor besar sikit lah. Okey, ini kan huruf dekat atas. Huruf dekat atas. Cikgu, kalau huruf dekat bawah macam mana? Okey, kita tengok pula kalau huruf dekat bawah. 10 per X sama dengan cikgu buat 2. Okey. Ingat, walaupun cikgu nak kemaskan nota cikgu sikit. Salin tahu ni tahu. Cikgu tak nak dia langkah. Okey, salin Okey. Jadi dekat sini kita nampak yang hanya boleh dipindahkan nombor bawah. Jadi cikgu buat macam mana? Cikgu buat 10 per X sama dengan 2. Walaupun kita nak cari nilai X, walaupun kita nak cari nilai huruf X dekat sini, kita hanya tetap boleh alih yang bawah. Jadi X pindah ke sebelah. Itulah bahagi dia jadi darab. Kita akan dapat 10 sama dengan 2 darab X. Jadi kat sini kita dapat 10 sama dengan 2X. Yang ini barulah kita pergi kepada darab. Sebab apa? Yang tadi, kelas kita tadi. Nombor duduk sebelah huruf. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kita pergi kepada 10. Bila pindah ke 2, dia jadi bahagi. 10 bahagi 2 kita dapat 5. Jadi kamu tengok yang warna biru. Untuk yang warna biru dekat sini. Yang ini kita pindah X ni belah bawah. Belah bawah. Jadi yang kita alihkan belah bawah. Bukan belah atas. Kalau darab jadi bahagi. Kita tengok darab jadi bahagi pun belah bawah. Kita tak pergi kepada 2 per 10. Siapa yang tulis 2 per 10 salah. Nampak 2 ni darab pindah ke sebelah. Kita mesti letak 2 tu dekat bawah. Jadi apa konklusi dia? Konklusi dia adalah nombor atas kita tak kacau. Kita hanya alihkan darab jadi bahagi ataupun bahagi jadi darab mesti dekat belah bawah.
Mana belah bawah? Yang kita alihkan bahagi jadi darab. Kita ambil belah bawah. Yang darab jadi bahagi. Kita pergi bahagi belah bawah. Bukan belah atas. Siapa buat belah atas? Salah. Ini adalah konsep dia. Kita terangkan. Ni nota. Cikgu bagi nota dulu. Cikgu tunjuk contoh. Baru kita pergi latihan. Okey. Boleh faham ke nota yang cikgu bagi? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan selesaikan nota yang pertama. Senang je, senang je. Okey, ini adalah contoh yang pertama, nota pula. Okey, contoh yang pertama. Bila cikgu cakap kita nampak di dalam keadaan pecahan, kamu kena ingat. Apa-apa mula-mula kurungan kedua pecahan. Nak dapatkan nilai algebra, nak dapatkan nilai huruf, kamu kena fokus untuk hilangkan pecahan. Jadi nak hilangkan pecahan, dia pakai rule bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Tengok balik nota yang pertama. Bila dia dalam keadaan pecahan, bila dia dalam keadaan bahagi. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. X tambah 2 sama dengan 4. Yang kita kena alih bukan X sahaja, bukan 3 sahaja, kamu kena alih X tambah 3. Jadi bila kamu alih nombor yang lebih daripada 1, kamu kena buat kurungan. Jadi bila kamu nak alih, kamu bawa kurungan tu X tambah 3. Tu cara dia. Jadi bila dah sampai sini, ini adalah penerangan dekat kelas ketiga tadi. Yang kelas ni kita belajar apa? Kita belajar cara nak alihkan ni ke atas. Jadi bila kita dah nampak dekat sini kurungan, barulah kita selesaikan kurungan 4 darab dengan X. Tulis 4 darab X. 4 bila didarabkan dengan X, kita dapat 4X. Bawa anak panah pergi kepada seterusnya. 4 darab 3, kita dapat 12. Jadi dekat sini kita dapat tambah 12. Okey. Itu adalah cara kita nak selesaikan kurungan. Kita belajar di kelas yang ketiga tadi. Yang kita fokus tu macam mana hari ni? Yang kelas nombor 4 ni. Kita alihkan X tambah 3 ni ke sebelah. Bahagi jadi darab. Jadi bila dia lebih daripada satu huruf, jadi kamu kena bawa dia dengan kurungan. Jadi sampai sini kita selesaikan macam tadi. Ini ada huruf. Jadi kita bulatkan warna biru. Yang tiada huruf, kita bulatkan warna hijau. Sebab tu cikgu cakap dia berkait. Penyelesaian dia sama macam tadi. X 4 kita pindah ke sebelah, negatif 4X. 12 kekal, kita pindah ke sebelah, ni negatif 2. Jadi kita selesaikan. 1 tolak 4 kita dapat negatif 3X. 12 tolak 2 kita dapat 10. Negatif 3 pindah ke sebelah. Jadi kita dapat 10 per negatif 3. Jadi dekat sini jawapan dia dalam keadaan pecahan sahaja. Sebab bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat perpuluhan. Cikgu nak jawapan dalam keadaan pecahan je untuk soalan-soalan ni. Jadi fokus kita untuk kelas keempat yang mana? Fokus kita adalah daripada X tambah 3 pindah ke sebelah dia jadi darab. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan. Cuba buat soalan 11 tu. Okey, cuba buat lepas tu hantar dekat cikgu. Cuba buat tu tengok contoh yang cikgu bagi.
Okey, bagus. Dah ada yang dah send. Okey. Send je kat cikgu. Nanti cikgu check sebab cikgu pun tak tengok lagi jawapan dia berapa. Okey, bagus. Nampak tu jalan kerja dia tu. Satu 9. Okey, bagus. Tak apa. Okey. 2 minit lagi. Okey, cuba tau cuba. Sebab bila matematik ni, kita kalau kita tengok masa cikgu buat kamu faham tau. Masa kamu cuba tu baru kamu nampak kamu tak faham kat mana. Okey, 1 minit lagi. Tak apa, hantar je. Cikgu okey je. Okey, yang tengah buat, teruskan buat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, cikgu tak boleh nak check lagi sebab cikgu pun tak tahu jawapan dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Siapa-siapa yang lain daripada jalan kerja yang cikgu buat, sila salin balik jalan kerja, sila salin balik pembetulan lah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada penyelesaian nombor 11 ni. Apa yang cikgu nak kamu nampak cuma satu je. Iaitu bila kamu nak alih bahagi jadi darab, kamu kena letak kurungan. Kamu kena letak kurungan. Kalau dia single digit tak apa. Kalau dia single digit tak apa tak letak kurungan. Macam mana single digit? 2x tolak 9 per 3x sama dengan negatif 3. Kalau yang ini single digit, kamu pindah ke sebelah, kamu tak letak kurungan macam ni kan? Tak apa. Tak apa. Tetapi bila dia dalam keadaan darab, dua-dua. Bila dia dalam keadaan dua-dua, ni satu, ini dua. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena pindahkan beserta kurungan. Jadi kita akan cuba buat soalan dekat depan. Jadi darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Sebab tu cikgu buat kurungan awal-awal. 2x tolak 9 sama dengan negatif 3 kurungan 3x tolak 2. Itu je kelas keempat. Yang selebihnya tu kelas ketiga, kelas kedua, kelas pertama. Okey. Buka kurungan. Kita dah belajar buka kurungan tadi. Negatif 3 darab 3x. Jadi dekat sini cikgu salin balik 2x tolak 9 sama dengan negatif 3 darab 3. Kita dapat negatif 9x. Lepas tu kita buka pula ke sebelah. Kita buka pula ke sebelah. Negatif 3 darab negatif 2. 3 darab 2, 6.
positif 6. Itu cara dia. Jadi dekat sini, step seterusnya kita bulatkan yang ada huruf X. Step yang seterusnya kita bulatkan yang tiada huruf. Bawa ke kiri yang ada X. 2X ni dah memang duduk kiri. Negatif 9 pindah ke sebelah dia jadi positif X. Positif 9X. Sama dengan yang huruf sahaja, yang nombor sahaja. Maksudnya yang tanpa huruf 6. Dia dah bawa dekat situ, kita bawa sahaja turun ke bawah. Sebab apa? Sebab kedudukan dia dah di kanan. Jadi negatif 9 ni, negatif kita pindahkan ke sebelah, dia jadi positif 9. Barulah kita selesaikan. Sebab apa? Sebab sebutan yang sama boleh diselesaikan. 2 tambah 9 kita dapat 11X. Sama dengan 6 tambah 9 kita dapat 15. 11 pindah ke sebelah. X sama dengan 15/11. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey, tu je. Itu sahaja. Sebab tu yang pentingnya bukan pada kelas ni. Kalau cikgu terus pergi kepada kelas ni hari ni, kamu mungkin terlupa balik apa yang sebutan serupa, apa yang rule tadi. Kamu pening yang tu. Just cikgu nak terang nak kamu yang kita belajar ni bahagi pindah ke sebelah darab. Itu sahaja. Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada bentuk yang seterusnya. Kita pergi pula kepada bentuk yang seterusnya. Bentuk yang seterusnya adalah apabila dia dalam keadaan darab. Sekejap. Okey, ini bentuk yang seterusnya. Inilah kita panggil darab silang. Sebab itulah yang kamu belajar darab silang. Darab silang tu apa? Darab silang tu adalah apabila dia dalam keadaan pecahan di kedua-dua belah. Mana? Ini di kiri dengan di kanan. Jadi bila di kiri dia di kanan, sebab itulah yang kamu belajar darab silang. Inilah konsep darab silang tu. Tengok 5X tolak 2 sama dengan 4X tambah 1. Ni per 3, ini per 2. Senang cerita bila di dalam keadaan pembahagian cikgu buat kurungan. Lepas tu yang darab silang tu macam mana? Okey, ini bahagi. Ingat step pertama kita nak hilangkan bahagi. Kita nak hilangkan pecahan. Hilangkan bahagi pula. Hilangkan pecahan. Jadi pecahan nak hilangkan 2 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Macam mana? Okey, dia akan jadi 2 darab dengan kurungan tu adalah tanda darab. Darab dengan 5X tolak 2. Yang 3 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 3 ni akan darab dengan 4X tambah 1. Inilah yang kita belajar. Inilah orang cakap darab silang. Ada still orang lagi dia tak faham. Bila boleh darab silang? Darab silang adalah apabila kita nak cari nilai huruf. Kita nak cari nilai huruf. Lepas tu selesai dia macam mana? 2 bawa ke sebelah. 2 darab 5X. 2 darab 5 kita dapat 10. Lepas tu ada X. Kita dapatlah 10X. Bawa pula pergi ke sebelah. 2 darab negatif 2. Dekat sini kita akan dapat negatif 4. Sama dengan 3 darab 4X. Kita dapat. Cikgu terus darab. 3 darab 4X. 3 darab 4 kita dapat 12X. Jangan lupa. Lepas tu 3 darab 1 kita dapat 3. Jadi yang kita belajar, yang kita fokus sebenarnya inilah kelas keempat kita. Ini adalah step kelas keempat. Ini step kelas ketiga. Yang step seterusnya, yang ni adalah kelas kedua. Yang ada huruf X, kita bulatkan warna biru. Yang tiada huruf, kita bulatkan warna hijau. Jadi, yang ada huruf, kita kekalkan dia di kiri. 12X positif pindah ke sebelah jadi negatif. Sama dengan, cikgu buat laju sikit sebab kalau boleh cikgu nak selesaikan banyak soalan. 3 ni, yang tiada huruf, dia kekal di kanan. 3. Negatif 4 pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah. Dia jadi
positif. Okey, cikgu zoom out. Okey, jadi dekat sini boleh diselesaikan. 10 tolak 12. Kita akan dapat negatif 2x. Sama dengan 3 tambah 4, kita dapat 7. Negatif 2 pindah ke sebelah. Kita akan dapat 7 bahagi dengan negatif 2. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Itu je cara nak buat dia. Yang ini seterusnya sampai sini adalah tentang kelas kedua. Yang sampai sini adalah tentang kelas pertama. Sebab itulah kelas kita berkait. Tu kalau macam ada yang tak dapat nak hadir kelas kedua, cikgu macam jam sikit sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia berkait. Okey, boleh faham ke soalan contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi dekat depan, cikgu nak masing-masing silap. Letak keyboard. Masing-masing cuba buat soalan nombor 2. Cikgu buat nombor 3 lah, ada negatif sikit. Okey, cuba buat soalan nombor 2. Okey. Cikgu minta izin pergi minum air kejap. Okey, minta maaf cikgu pergi minum air tadi. Tak apa, buat je dulu yang tahu. Cikgu cek yang tadi. Saya blur pula nak buat. Okey. Tak apa, buat je dulu buat je dulu. Sebab ini jawapannya dia tak tulis dekat bawah. Jadi cikgu akan selesaikan. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Tak apa, hantar je. Lepas tu kamu compare jalan kerja yang kamu buat dengan jalan kerja yang cikgu buat. Tapi jangan lupa untuk salin contoh yang cikgu tunjuk sini.
Bagus. Okey, bagus. Nampak dah. Lepasnya cikgu nak tunjuk lagi 2. Yes. Okey. Bagus, bagus, bagus. Okay. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu dah dapatkan respon yang ramai. Okey, bagus. Okey, cikgu sepanjang respon tadi, cikgu hanya tengok jalan kerja kamu sama tak dengan apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey, jadi bagus ramai yang dah selesaikan, betul-betul ikut apa yang cikgu tunjuk. Itu yang cikgu nak tengok. Itu adalah apa yang cikgu nak tengok. Okey, jadi sekarang ni masing-masing cikgu akan tunjukkanlah jalan kerja dekat depan. Kamu boleh tengok dan compare kan dengan kamu punya jawapan. Kalau kamu rasa salah dekat situ, sila buat pembetulan. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi negatif 8x tolak 1/2. Cikgu salin balik sebab cikgu tak nak conteng soalan. 5 tolak 3x/6. Inilah yang dikatakan darab silang. Ada orang dia faham bila nak darab silang, tapi konsep bahagi jadi darab tu dia tak nampak. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Bahagi yang bahagi hanya di bawah sahaja dipindahkan. Jadi dekat sini kita akan dapat 6 dalam kurungan negatif 8x tolak 1 sama dengan, tengok pula yang ni, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab 2, 5 tolak 3x. Itulah maksudnya darab silang. Ada orang darab silang tapi 5 tolak 3x ni tiba-tiba dekat kiri. Ada orang darab silang tapi negatif 8x tu tiba-tiba dekat kanan. Maksudnya dia silap konsep dekat situ. Jalan kerja dia betul tapi dia tersilap konsep. Macam mana? Kalaulah kamu ternampak kawan kamu ni tiba-tiba buat dekat sini kan. Eh? Dia buat macam ni. Dia darat silang, betul. Tapi dia gerak atas ke bawah. Dia gerak atas ke bawah. Betul dah, tapi dia punya cara, dia punya konsep tu tak betul. Jadi yang digerakkan bukan atas turun bawah, tapi bawah yang naik ke atas. Itu adalah konsep darab silang yang sebenar. Itu adalah konsep darab silang yang sebenar. Okey, jadi cikgu harap jelaslah yang tu. Okey, jadi kita buka, kita selesaikan 6 darab negatif 8. Ni cikgu selesaikan tau. 6 darab negatif 8. Cikgu dapat negatif 48x. Okey, untuk yang cikgu buat kalau rasa lain, sila
Sila salin pembetulan. 6 darab negatif 1 kita dapat 6 sama dengan. Lepas tu 2 darab 5 kita dapat 10. 2 darab negatif 3 kita dapat negatif 6x. Kamu tengok sama tak? Sama tak? Sama tak? Okey. Lepas tu bila kita dah selesaikan, dah buka kurungan, apa yang kita kena buat dekat sini? Kita bulatkan yang ada huruf, bulat warna biru. Yang tiada huruf, kita bulat warna hijau. Jadi negatif 48, ingat. Walaupun kamu punya umur dah sampai universiti sekalipun, pastikan setiap jalan kerja kamu, huruf mesti kat kiri. Huruf tu mesti dekat kiri. Negatif 6x pindah ke sebelah jadi positif 6x. Sama dengan 10x. Dia dah memang dekat kanan. Jadi kita tulis 10. Negatif 6. Negatif pindah ke sebelah. Dia jadi positif 6. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan negatif 48 dengan positif 6. Kalau kamu pening-pening, kamu ambil nombor ni, tekan je dalam kalkulator. Jadi kalkulator tu akan baca sendiri. Negatif 42x, 10 tambah 6, kita dapat 16. Negatif 42 pindah ke sebelah, kita akan dapat 16 per dengan negatif 42. Kalau kamu nak kecikkan, dia ada simplest form kan. Kamu tekan kalkulator. Dia sampai sini dah betul dah. Tapi dia masih boleh dikecilkan. Macam mana nak kecilkan? Kamu tekan kalkulator dalam, tak payah buka kurungan. 16 per negatif 42. Nanti kalau kamu tekan dalam kalkulator 16 per negatif 42, dia bagi dalam bentuk yang termudah. X sama dengan negatif 8 per 21. Ini jawapan dia. Ada yang tak simplest form lah, tapi tak apalah. Fokus kita fokus dekat sini sebenarnya. Ini adalah untuk fokus kelas keempat. Tapi yang ni tambahan. Ini adalah tambahan. Dekat mana kalau nak kecilkan, kalau dulu masa kita belajar 10 per 20 kita kecil bahagi 2 sampai tak boleh bahagi. Sekarang ni kalau kamu nak kecilkan, kamu tekan je dalam kalkulator nombor atas dulu 16 per. Jangan tekan bahagi, tekan per yang ABC tu. Lepas tu tekan nombor bawah dia negatif 42. Nanti kalkulator akan tunjukkan jawapan dalam bentuk yang paling mudah. Tak kisahlah kamu punya kamu punya pecahan tu besar mana? 120,004 per dengan 2078. Kamu tekan ni dalam kalkulator 1204 per 2708. Kamu akan dapat 2078. Kamu akan dapat dia dalam bentuk yang termudah. Bentuk yang dia dah kecilkan. Itu ilmu. Itu adalah ilmu. Jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Itulah. Jadi cikgu harap jelaslah. Okey, ini adalah latihan kita. Lepas tu kita nak pergi kepada contoh yang terakhir dan latihan yang terakhir. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey, dah nak habis dah kelas kita. Ada lagi 2 soalan sahaja. Ada lagi 2 soalan sahaja. Okey, untuk 2 soalan ni masing-masing buka nombor 4. Okey, Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. Okey, cikgu nak kamu faham, kalau ada kurungan, selesaikan kurungan dulu, baru kamu selesaikan pecahan. Maksudnya macam mana? Kalau kurungan ni ada nombor belakang kurungan tu, macam mana? Ada macam ni, ada 5 dengan ada 3. Maksudnya, kamu tak boleh terus darab silang. Boleh sebenarnya, tapi cikgu tak naklah kamu confuse dekat situ. Tapi tak apa, selesaikan kurungan tu dulu. Selesaikan kurungan tu dulu. Jadi, ingat apa-apa dalam matematik, kalau kita nampak kurungan, kalau kita rasa boleh selesaikan kurungan tu, kita buka dulu kurungan tu. Jadi bila soalan macam ni, cikgu salin balik, 5 dalam kurungan X tambah 11, tutup kurungan per 3, sama dengan 3 dalam kurungan 1 tambah X per 2.
Macam mana nak buat? Okey, cikgu tunjuk yang pertama. Okey, salin tahu ni tahu. Okey, kita buka dulu kurungan kita 5 darab X, kita dapat 5X. Lepas tu 5 darab 11, kita dapat 55. Per dengan 3. Itu cara dia. Kita dah buka kurungan. Yang kedua, 3 darab 1. 3 darab 1 kita dapat 3. Lepas tu 3 darab X. 3 darab X kita dapat 3X. Per dengan 2. Jelas ke sampai situ cikgu tunjuk tu? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan macam tadi. Macam mana? Kita buka je kurungan. Darab silang. 2 pindah ke sebelah 5X tambah 55. 3 pindah ke sebelah darab jadi bahagi. 3 dalam kurungan 3 tambah 3X. Lepas tu buka kurungan lagi sekali. Jalan kerja panjang. Tapi sebenarnya kalau konsep tu dah jelas, konsep dah jelas, tak kisahlah soalan tu panjang macam mana pun, kamu boleh selesaikan. Jadi dekat sini 2 darab 5X. Kita akan dapat 10X. 2 darab 55. Tekanlah kalkulator. 2 darab 55, kita dapat 110. Sama dengan, kita buka pula. 3 darab 3, kita dapat 9. Lepas tu, 3 darab 3X, kita akan dapat tambah 9X. Okey, jelas ke sampai cikgu dapat dekat belah bawah tu? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. 10X. Nombor yang dalam ada huruf, kita kekal di kiri. 10X dengan 9X. Yang ni 110 dengan 9. Jadi 10X ni kita kekal dia di kiri. 9X kita pindah ke sebelah. Positif dia jadi negatif. Sama dengan 9 positif 110 dia jadi negatif 110. Selesaikan 10 tolak 9, kita akan dapat 1X. 9 tolak 110, kita akan dapat negatif 101. Jadi sebenarnya kalau dah dapat 1X ni, inilah jawapan yang terakhir. Tak perlu nak bahagi dah. Tak perlu nak alihkan 1 ni. Sebab apa? Kalau kamu alihkan 1 ke bawah, sama je jawapan dia. Negatif 101 bahagi 1, kamu akan dapat juga negatif 101. Itu tambahan. Okey, sampai situ boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat situ cikgu harap jelaslah. Okey. Cara yang pertama, ini cara yang pertama. Cara pertama. Cikgu ajar pula cara kedua. Cikgu ajar pula cara kedua. Tengok ni pentinglah ni. 5 dalam kurungan X tambah 11 tutup kurungan per 3 sama dengan, kalau tak faham bagi tahu. 3 dalam kurungan 1 tambah X per 2. Cara kedua dengan pertama tak ada beza sangat pun. Cara yang kedua, cikgu alihkan terus 2 ni pindah ke sebelah. Jadi bila 2 ni kita nak terus darab silang, kamu kena tengok dia 5 dekat sini. Maksudnya apa? Maksudnya 2 darab 5. Selesaikan yang itu. Barulah kurungan dia X tambah 11. Per dengan 3. Sama dengan 3 ni kamu pindah ke sebelah. Dia akan darab dengan 3 atas ni. Dia akan dapat 3 darab 3. Lepas tu kurungan tu kamu salin balik. 1 tambah X. Tutup kurungan per dengan 2. Selesaikan yang dalam kurungan. 2 darab 5 kita dapat 10. Lepas tu X tambah 11. X tambah 11 per 3. Sama dengan 3 darab 3 kamu dapat 9. Dalam kurungan 1 tambah X per 2. Kalau dekat sini cara pertama kita buka dulu. Lepas kita buka, kita darab silang terus. Tapi dekat cara kedua ni, cikgu terus alih yang 2 ni darab macam ni. Yang ni tak payah salin dah. Sorry. Lepas kita dah alihkan tu tak perlu disalinkan dah. Sorry. Cikgu terlepas pandang.
Cikgu pergi salin juga. Ya, cikgu padam . Okey, ni. Jadi dekat sini cikgu terus darab. Lepas tu kita buka kurungan. Sampai situ jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Buka darab 10 darab X. Kita dapat 10X. 10 darab 11. Kita akan dapat 110. Sama dengan. Sama dengan. Kita buat pula 9 darab 1. Kita dapat 9. 9 darab X. Kita dapat 9X. Kalau kamu tengok dekat sini. Dah sama dah dengan dekat sini. Maksudnya dekat cara kedua ni, cikgu singkatkan. Cikgu bagi dia lagi, cikgu buat shortcut. Shortcut kat mana? Shortcut cikgu terus potong dekat sini. 2 darab dengan 5. Cikgu nak kamu faham 2 ni kalau alih ke sebelah, dia bukan darab terus ni. Dia bukan dalam kurungan. Dia darab yang luar kurungan. Fahamkan yang tu. Yang cikgu bulatkan ni. Kalau kamu nak buat cara kedua, cara pertama ni tak ada masalah. Cara pertama ni macam kita selesai macam biasa. Kita buka kurungan. Yang ni kita dah belajar di kelas ketiga. Ni kelas ketiga. Lepas tu ni darab silang. Kita dah belajar di kelas keempat. Kelas sekarang. Lepas tu kita buka kurungan. Kelas ketiga. Sampai bawah kita belajar di kelas kedua. Sampai bawah ni kelas pertama. Maksudnya benda ni benda yang terus kita belajar ikut kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas keempat. Yang cikgu nak tambah sekarang ni adalah shortcut dia. Cikgu nak shortcut dia macam mana? Okey, 2 yang cikgu tambah 2 dekat sini kena darab dengan 5. Jadi cikgu akan dapat 10. 3 yang ni darab dengan 3 ni dekat situ cikgu dapat 9. Lepas tu cikgu terus buka kurungan. Dah cikgu buka kurungan 10X ni. Alamak. Okey. Positif 9, negatif 9X. Ni 9. 110 pindah ke sebelah negatif 110. Jadi dekat sini. Jadi dekat sini kita akan dapat 1X sama dengan negatif 101. Sama sahaja macam cara pertama. Boleh faham ke ada 2 cara tu cikgu tunjuk tu? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah nak buat soalan yang terakhir ni. Cikgu nak masing-masing buka kamera balik. Masing-masing buka kamera. Dah nak soalan yang terakhir. Okey, buka kamera. Mana yang lain ni? Takut ni je ni. Dah pergi ke mana-mana dah. Okey, buka kamera. Okey. Cikgu bagi masa untuk kamu salin dulu. Cara pertama dengan cara kedua. Lepas tu, cikgu nak kamu cuba buat soalan yang seterusnya. Cuba buat soalan nombor 6. Dah, ni soalan yang terakhir dah. Ni soalan yang terakhir untuk malam ni. Tapi, cikgu nak untuk soalan nombor 6 ni, terserah dekat kamu. Kamu nak pakai cara pertama ke cara kedua. Tak kisah. Kalau kamu rasa cara kedua tu mengelirukan, sila pakai cara pertama. Kalau kamu rasa kamu selesa dengan cara kedua, kamu ada shortcut, kamu dah faham, basic kamu dah strong, kamu boleh buat cara kedua. Jadi terserah untuk kamu semua buat cara pertama ke cara kedua. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 6. Cikgu bagi masa yang lama. Cikgu bagi 4 minit. 4 minit cukup ke? Ke nak 5 minit? Okeylah, cikgu bagi 5 minit. Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat soalan nombor 6.
Baguslah. Bagus Aulia. Laju. Terima kasih cikgu. Okey, Aulia pakai cara pertama ke cara kedua tu? Cara pertama kan? Cara pertama. Okey. Irdina Sofia. Irdina pakai cara pertama ke cara kedua? Irdina dengar ke cikgu? Alamak, mana Irdina ni? Cara kedua, Ah, cara kedua. Cara kedua. Cikgu dah agak dah sebenarnya masa cikgu terangkan tu mesti Irdina pakai cara kedua. Sebab hari tu yang cikgu cikgu yang terangkan yang kaedah nisbah tu Irdina boleh faham cara tu. Okay, bagus. Okey, 2 orang dah hantar, cikgu tunggu yang lain. Cikgu bagi masa tau. Okey. Bagus. Ni pun pakai cara kedua. Ikut keselesaan ikut keselesaan. Jangan kita rasa cara tu singkat, cepat tapi kita tak boleh nak faham. Payah juga. Okey, ni pakai cara pertama pandai. Ni pun pakai cara pertama. Bagus. Wah, ni pakai cara kedua. Mantap. Okey, 2 minit lagi tau. Sebab dah azan dah. Lagi 7.25 cikgu terangkan. Lepas tu habis dah kelas kita. Yang ini cara pertama. Yang ini kita nampak dia pakai cara pertama. Bagus. Ini pakai cara pertama. Okey, 1 minit lagi. Ini pakai cara pertama. Pakai cara pertama. Okey, bagus. Okey, yang masih tengah buat, teruskan buat.
Tapi cikgu akan mula tunjuklah. Memang cikgu yakin soalan ni ambil masa sikit nak selesaikan. Sebab dia agak panjang. Tapi nak tak nak kita kena belajarlah cara buat soalan yang panjang. Sebenarnya bila kamu dah faham 4 kelas yang cikgu ajar pada bulan ni. Kamu 70% lah cikgu yakin kamu dah boleh selesaikan semua soalan persamaan linear. Semua soalan persamaan linear kamu dah boleh selesaikan. Tapi kamu kena buat latihan lah. Kena buat latihan. Untuk cara yang cikgu tunjuk dekat depan ni, cikgu akan pilih cara pertama. Sebab biasanya cara kedua tu, orang-orang yang dah pakai cara kedua tu maksudnya dia dah boleh faham cara pertama. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan nombor 6 ni pakai cara pertama. Okey, jadi 2 dalam kurungan 3x tolak 5 per dengan 3 sama dengan negatif 4. X tolak 2 per dengan 7. Buka kurungan 2 darab 3x. 2 darab 3x kita akan dapat 6x. Buka kurungan 2 darab negatif 5. Kita dapat negatif 10. Per dengan 3. Sama dengan buka kurungan negatif 4 darab x. Dekat sini kita akan dapat negatif 4x. Negatif 4 darab negatif 2. Kita dapat positif 8. Per dengan 7. Dekat sini kita buka kurungan tu macam biasa. Ingat dia punya cara nak buka kurungan tu tak payah nak complicated. Macam itu sahaja kamu boleh selesaikan. Lepas tu darab silang. Seterusnya kita darab silang. Yang dipindahkan bawah ke atas. Bukan atas ke bawah. Jadi dekat sini 7 kita pindahkan ke sebelah. 6x tolak 10. 3 kita pindah ke sebelah. Kita akan dapat negatif 4x tambah 8. Ini cara kita buka kurung. Cara kita hilangkan pecahan. Darab silang. Cikgu tahu orang asyik cakap, darab silang lah. Walaupun 3 tambah 4x dia suruh darab silang juga. Sebab apa? Sebab dia tak faham konsep darab silang. Darab silang hanya boleh dilakukan apabila dia ada sama dengan di tengah, di kiri dia dalam keadaan pecahan dan di kanan dia pun dalam keadaan pecahan. Ini sahaja keadaan yang boleh pakai darab silang. Bukan dia dalam keadaan tambah, tolak, darab, bahagi. Bila di kiri, ni bahagian kiri dalam keadaan pecahan. Dan di bahagian kanan pun dalam keadaan pecahan. Dua-dua belah pecahan, dekat situlah kita pakai darab silang. Itu yang pertama. Yang kedua, darab silang hanyalah ke atas ke bawah. Bukan ke bawah tu turun ke atas. Ada guru ataupun ada kawan lah. Ada kawan kamu ajar macam ni. Itu maksudnya dia tersilap dia punya konsep. Konsepnya tersilap. Dia bukan macam tu sepatutnya anak panah dia. Anak panah dia patutnya ke atas. Yang bawah tu bawa ke atas. Sebab apa? Sebab bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Bahagi tu kita ambil yang bawah pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab. Itu konsep dia ABC ni kamu boleh tengok. Okey, jadi kita selesaikan. 7 darab 6x. Cikgu pun pakai kalkulator dah maghrib ni. Okey, jadi dekat sini kita dapat 42x. Dekat sini kita dapat negatif 70. Okey, 3 darab negatif 4. Kita dapat negatif 2x. 3 darab 8. Kita dapat positif 24. Ini kita buka kurungan macam biasa. Ini kita buka kurungan macam biasa. Okey, cikgu tulis kemas-kemas tu supaya kamu boleh salin. 42 dengan negatif 12x. Cikgu bulatkan warna biru. Yang ni cikgu bulatkan warna hijau. 42x dah kekal di kiri. Negatif pindah ke sebelah. Dia jadi positif 12x. Sama dengan 24 kekal di kanan. Yang ini 70 kita kena pindah ke kanan. Negatif 70 bila kita pindah dia jadi positif 70. Jadi bila kita dah dapat yang ni kita selesaikan dia punya sebutan serupa. 42 tambah 12 kita akan dapat 54x. Sama dengan 24 tambah 70. Jadi dekat sini kamu akan dapat 94. Salin Okey, darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 94 per 54.
Nampak besar. Tekan je lah dalam kalkulator. Dekat sini kamu akan dapatlah X tu 42/27. Inilah jawapan X dia. 42/27. Sorry lah cikgu buat laju sikit sebab dah pukul 7.30. Okey, ambil gambar. Siapa-siapa yang tak sempat tu ambil gambar. Okey, jadi Cikgu. sekarang ya. Kenapa cikgu pemudahkan 42/27, saya pemudahkan 47/27? Kejap Cikgu tersilap ke? 94/54. Okey, 47. Sorry. 47. Silap salin. 47/27. Tu jawapan dia. Terima kasih yang teguh cikgu. Okey. Okey, sebelum kita nak habiskan kelas, jelas ke kelas-kelas kita pada petang ni? Kelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada apa-apa ke. Nanti next class kita masuk topikal tau. Kita masuk trigonometri. Untuk yang siapa-siapa pening-pening untuk trigonometri tu jangan lupa hadir. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada petang ni. Cikgu ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan. Okey semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Bye. Bye. Okey, stop.